Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama bila membincangkan tentang Ramadan, mereka mengumpamakan Ramadan ini sebagai satu hadiah pada Allah Azza wa Jalla. Di mana di dalam banyak-banyak bulan Allah mencipta Ramadan sebagai medan tarbiyah kepada manusia untuk mengharungi bulan-bulan yang lain. Sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi kata, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Bila masuknya Ramadan, dibuka pintu syurga. Ada riwayat yang kata futihat abwabus sama, juga ditafsirkan sebagai syurga. Dan Nabi sambung lagi, wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup kelata kata kemah-keming pintu neraka. Wasulsilatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Ya, ada perbahasan lah apa maksud syaitan dibelenggu. Ada yang kata dirantai terus, tak ada langsung. Ada yang kata syaitan ada, cuma dia tak boleh masuk dalam hati naluri manusia. Ada perbahasan. Tapi yang asasnya, pada bulan Ramadan, syaitan tak boleh kacau kita. Hebatnya Ramadan. Malah Ramadan ni, apabila masuknya bulan puasa ni, perasan tak bagaimana hebatnya Ramadan? Dia membentuk semangat kita untuk beribadah. Contoh, bila kita hari biasa, termasuklah Syaban dan Rajab, nak puasa Isnin Khamis, ya Allah, payah. Tapi bila masuknya Ramadan, boleh je kita puasa 30 hari. Kenapa? Ada satu pepatah bahasa Arab sebut, al-bala idza amma khaffa. Bala ni bila dicinta, bala kesusahan ke bila ditimpa beramai-ramai, dia jadi ringan. Masa puasa sunat, kita seorang je puasa, orang lain duk bantai makan macam-macam, kita tak tahan. Tapi bila Ramadan, semua bersusah payah puasa, kita boleh puasa. Ini hikmah Ramadan. Dan dalam Ramadan, ada 3 perkara utama yang menjadi modul tarbiyah kita, iaitu puasa, solat, Quran. Dan puasa ni, Nabi sebut, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa ja'wal atash. Berapa ramai Nabi kata, orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Puasa dia hanya menahan mulut, dia hanya menahan perut daripada tak makan. Mulut tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Sedangkan puasa yang sebenar, Nabi kata, asyamul junnah. Puasa ini perisai. Di mana dengan kita berpuasa, Nabi kata, wala yarfuth wala yajhal. Dia takkan berkata benda yang lucah, dia takkan bercakap benda yang sia-sia. Kerana apa? Dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga, dia tahan mulut dia daripada maki orang, daripada membawangkan. Dia menahan mata dia daripada melihat benda-benda mungkar, dia menahan telinga dia daripada orang nak mengata. Ini dia puasa yang sebenar. Ini puasa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua ialah solat. Solat selain pada solat 5 waktu, kita gandakan dengan solat sunat, termasuklah paling utama iaitu solat tarawih. Dan kalau kita lihat di negara-negara Arab, khususnya di Makkah Mukarramah, di Madinah, bila semakin dekatnya dengan raya, semakin penuh masjid. Tapi masyarakat kita, makin dekat nak raya, makin penuh. Mana? Dekat bazar Ramadan. Makin penuh mana? Shopping mall, masjid lengang. Kerana apa? Kita tidak mengejar keberkatan, kita tak mengejar kelebihan ganjaran solat tarawih, khususnya bila kita nak bangun malam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la fi ghairiha. Nabi ni bersungguh-sungguh bangun pada waktu malam, tidak macam malam-malam yang lain, khususnya 10 malam terakhir. Dan Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bila masuknya Ramadan, Nabi membangunkan Ramadan. Ulama kata membangunkan Ramadan termasuklah kita solat tarawih dengan keimanan, dengan mengira ganjaran Allah Azza wa Jal, maka dia ampunkan segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini solat. Dan yang ketiga adalah Quran. Dalam bulan Ramadan inilah pahala kita baca Quran. Setiap huruf itu digandakan sampai beratus kali ganda. Masya Allah, kelebihan Ramadan. Malah dalam bulan Ramadan ini juga Al-Quran diturunkan. Jadi amatlah rugi kalau kita sia-siakan peluang ini. Kalau kita tengok kat dunia, ada orang bila diberikan tawaran duit 100,000, 1 juta, dia buat dek. Kita kata apa? Tak cerdik, kan? Begitu juga Ramadan. Para ulama, mereka berdoa semoga mereka dipanjangkan umur, bukan sebab nak kaya, sebab mereka dapat berebut kelebihan Ramadan. Jadi, dalam kita menempuh Ramadan akan datang, ayo
kita tanamkan semangat bersungguh-sungguh hasil daripada induksi pada Rajab dan Syaban agar kita menempuh Ramadan dengan semangat yang luar biasa insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton TV Al-Tamim.